Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan pada siri yang ke-245 ini kita telah tiba pada riwayat 4498, di mana riwayat ini adalah berkenaan tentang al-luqatah. Apakah itu al-luqatah? Seseorang yang mengambil, mengutip barang-barang yang tercicir ataupun sesuatu yang tertinggal oleh pemiliknya. Maka bila diambil, berapa lama perlu untuk dia buat makluman dan war-warkan, adakah dia boleh miliki barang tersebut ataupun tidak? Adakah kalaulah tuan dia datang, maka dia perlu pulangkan balik ataupun tidak? Maka ini adalah dalam perbahasan, dalam hadis disebut sebagai perbahasan tentang luqatah, memungut, mengambil mengambil barang-barang yang hilang dan barang-barang yang tercicir. 4498 baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki, sa'ala Rasulullah, telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil luqatah, berkenaan tentang hukum mengambil barang yang tercicir, barang yang hilang. Faqala, maka baginda pun bersabda, arifha, ingatlah arifha sanah, buatlah pengumuman tentang barang tersebut selama setahun. Maksudnya kalaulah kita jumpa barang yang tercicir, kita tak boleh terus ambil dan kata saya nak jadikan ini milik saya. Tak boleh. Dia kena buat pengumuman selama setahun. Dan kita telah sebut semalam dalam perbahasan yang sama, dia perlu buat pengumuman dekat mana barang tersebut dia jumpa. Dia tak boleh buat pengumuman, contohnya dia jumpa kat Shah Alam, dia pergi buat pengumuman contohnya dekat Perak ataupun Negeri Sembilan. Tak boleh. Dia kena buat pengumuman dekat mana barang tersebut dijumpa. Selain para ulama menyebut dia perlu buat pengumuman di pintu-pintu masjid, dekat tempat di mana orang ramai berkumpul, dan dia perlu buat pengumuman siapa ada hilang duit ataupun siapa ada hilang barang ataupun siapa ada hilang sesuatu untuk tempoh setahun. Permulaan dia setiap hari, kemudian diberi kelonggaran untuk beberapa hari, seminggu, dan seterusnya sekali seminggu. Maka dia perlu buat pengumuman selama setahun. Maka bila dia dah buat pengumuman, sabda Nabi, summa arif, kemudian dia perlu ingat betul-betul wika'aha, apa keadaan bekas barang tersebut, apa penutup barang tersebut, wa ifasaha, dan tali pengikatnya. Orang dulu bila mereka hilang, selalunya mereka hilang uncang. Kita dah tak guna uncang. Tapi bila mereka nak simpan duit, nak simpan apa-apa, mereka menggunakan uncang. Maka wika adalah penutup bagi uncang. Sementara ifas adalah tali ifas adalah penutup uncang, dan juga wika adalah tali yang mengikat uncang tersebut. Maka Nabi suruh kita ingat betul-betul. Maksud daripada ingat adalah supaya kalaulah ada orang mendakwa tu barang dia, maka bila dia maklumkan, kita boleh tahu sama ada dia tuan yang betul ataupun sebaliknya. Summastanfiq biha, bila dah buat pengumuman setahun, sabda Nabi, kemudian miliki dan gunakanlah barang tersebut. Kalaulah kita niatkan yang mana kita ambil barang ini untuk menjadi milik kita, selepas setahun kita boleh memiliki barang tersebut dan kita boleh guna
barang tersebut. Maka apakah maksud istanfikha? Kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga daripada bawah, wa qad asyara sallallahu alaihi wasallam ila hadza fi riwayat tsaniyah. Nabi telah menyebut tentang perkara ini dalam riwayat yang lain dengan sabdaan baginda, fa illam tu'raf, apabila tuannya tidak menuntut, istanfikha, maka gunakanlah, milikilah dan ambil manfaat daripada barang yang tercicir tersebut. Maka maksud daripada istanfikha, maksudnya apa? Miliki dan gunakanlah barang tersebut. Apabila dia memang niat untuk memiliki barang tersebut, maka binatang pun boleh, duit pun boleh, asalkan dia dah buat pengumuman selama setahun. Sebelum setahun, dia tak boleh guna barang tersebut. Kecuali, kata para ulama, kalaulah barang tersebut adalah sesuatu yang boleh menjadi, tutup pintu sesuatu yang boleh menjadi rosak. Kalaulah ianya adalah sesuatu yang boleh menjadi rosak, seperti makanan dan seumpamanya. Fa in jaa rabbuha, maka jika tuannya datang, fa addiha ilaih, maka dia kena serahkan balik kepada tuannya walaupun selepas setahun. Kalaulah selepas setahun tuan dia datang, maka dia perlu untuk pulangkan balik barang tersebut. Faqala ya Rasulullah, maka lelaki ini bertanya lagi, wahai utusan Allah, fadallatul ghanam, bagaimana kalaulah seseorang itu menjumpai kambing yang hilang, kambing yang tercicir? Maka Nabi SAW pun bersabda, khuzha, ambillah kambing tersebut dan iklankan dia, buat pengumuman tentang dia. Fa innama hiyalaka, kerana kambing itu kalaulah kamu ambil, maka dia menjadi milik kamu selepas setahun. Au li akhika, ataupun kalaulah tuan dia datang, maka tuan dia akan ambil semula kambing tersebut. Au li dhabi, ataupun kalaulah dibiarkan sahaja, maka nanti serigala yang akan makan dia. Qala ya Rasulullah, lelaki ini bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau unta yang hilang, unta yang tercicir dan seseorang itu jumpa? Faghadiba Rasulullah, maka Nabi SAW pun marah sehingga kelihatan merah wajanatah, kedua pipi baginda, au ihmar wajh, ataupun menjadi merah muka baginda. Kemudian baginda bersabda, malaka walaha, apa hubungan di antara kamu dan unta? Ma'aha hizauha, unta mempunyai kaki yang kuat. Hiza bermaksud adalah tapak kaki yang kuat. Wasiqauha, dan unta mempunyai simpanan air yang banyak. Sebab unta dia boleh simpan air, dia boleh survive untuk tempoh yang lama. Hatta yalqaha rabbuha, maka biarkanlah unta sehingga tuannya yang mengambilnya, tuan dia yang menjumpai dia. Maka daripada sini kita belajar, binatang-binatang yang boleh berdikari, maka tak boleh untuk diambil sebagai luqatah dalam ajaran Islam. 4499 yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsani Abu Tahir qala akhbarana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Sufyan ats-Tsauri wa Malik wa Amr ibn al-Harith wa ghairuhum anna Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman hadatsahum bi hadzal isnad misla hadits Malik ghaira annahu zada qala ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ah fas'alahu 'anil luqatah wa qala amrun fil hadits fa idza lam ya'ti laha talib, bila orang yang mencarinya tak datang, fastanfikha, maka selepas setahun dah buat iklan pengumuman, maka sabda Nabi, miliki dan gunakanlah luqatah tersebut, barang yang hilang dan tercicir tersebut. Jelas ke jelas? Okey, riwayat selepas ini nak menerangkan, yang ini tak ada dalam riwayat sebelum ini, bahawa barang yang kita jumpa, hukum dia adalah amanah. Dalam Islam, apakah maksud amanah? Amanah bermaksud, kalaulah kita dah jaga elok-elok, barang tersebut kena curi, ataupun barang tersebut rosak dengan sendiri, maka kalaulah tuan dia datang, tak perlu ganti. Sebab ianya adalah wadi'ah, hukumnya adalah amanah. Tapi kalaulah kita yang tak menjaga dia dengan elok, kalau rosak, maka perlu untuk digantikan. Jelas ke jelas? 4500, baca sanad dia. Ata rajul Rasulullah, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW, fadzakarahnahu hadis Ismail bin Ja'far. Kemudian baki hadisnya adalah lebih kurang sama,
Cuma ada penambahan, wahmarra wajhu wa jabinuhu. Maka dalam riwayat ini menyebut menjadi merah wajah Nabi dan juga dahi Nabi apabila lelaki ini bertanya bagaimana adakah dia boleh mengambil akan unta yang sesat dan unta yang hilang. Wazada ba'da qawli thumma arif hasanah. Maka Nabi pesan kepadanya bila dia jumpa sesuatu, arifha, maka iklankan, buat pengumuman tentang barang tersebut selama setahun. Fa in lam yaji sahibuha, maka kalaulah tuan dia masih tetap tak muncul walaupun dah buat pengumuman selama setahun, kanat wadi'atan indaka, maka adalah barang tersebut berbentuk sebagai amanah di sisi kamu. Apakah maksud ianya adalah amanah? Maka pada baris yang keempat daripada bawah, kata Imam Nawawi, maksudnya adalah takunu amanatan indaka ba'da sanati ma lam tatamallakaha. Selagi mana kamu tidak berniat untuk menjadikan barang yang tercicir yang kamu jumpa tersebut sebagai milik kamu, selagi mana itulah ianya amanah. Ianya adalah amanah. Maka kalaulah kita nak simpan dan kita tak nak miliki barang tersebut, maka ianya dikira sebagai amanah. Apakah maksud amanah? Fa in talifat bighairi tafrid, apabila ia binasa tanpa ada sebab yang sebab kecuaian. Tafrid maksudnya kecuaian. Fala dhamana alaik, maka pemiliknya kalaulah datang kemudian dia tak boleh buat sebarang tuntutan. Walaysa ma'nahu, bukanlah bermaksud ianya adalah amanah, man'uhu min tamallukiha, Nabi larang daripada untuk memiliki barang yang tercicir, barang yang hilang tersebut. Bukanlah maksud dia begitu. Ballahu tamallukuha, bahkan seseorang itu selepas setahun dia boleh memiliki barang tersebut sebagaimana hadis-hadis yang kita baca. Jelas ke jelas? 4501 baca sanad dia. Maka hadis ini nak menerangkan kalaulah tuan dia datang setelah kita dah memiliki barang tersebut, tuan dia datang selepas setahun, maka kita tetap perlu untuk pulangkan balik barang tersebut jika masih ada, ataupun menggantikannya jika boleh digantikan, ataupun membayarnya jika ianya tak boleh digantikan dalam bentuk barang. Maka tetap perlu pulangkan. Bererti kita diberi keizinan untuk memiliki barang tersebut dengan syarat bahawa kita perlu bersedia kalaulah tuan dia datang menuntut balik kemudian. Maka itu adalah syarat dia. Maka sebab itu kalaulah seseorang tu tak buat pengumuman, dia tak boleh terus anggap tu milik dia. Dia jumpa 300, 100 ataupun apa, kemudian dia kata dia terus menjadi milik dia. Tak boleh. Dia perlu buat pengumuman selama setahun. Dan kalaulah dia terus anggap milik dia, maka dia pada waktu itu berdosa. Sebab umpamanya pada waktu itu dia mengambil sesuatu yang bukan milik dia. Maka daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani yang merupakan sahabat Nabi SAW, beliau berkata, Su'ila Rasulullah, Nabi SAW telah ditanya anil luqatah, berkenaan tentang barang yang memungut, barang yang tercicir, memungut barang yang hilang. Az-zahabi, sama ada ianya adalah emas ataupun perak. Maka baginda Nabi SAW pun bersabda, I'rif, maka ingatlah betul-betul wika'aha, tali yang mengikat uncang tersebut, wa ifasaha, dan juga penutup kepada uncang tersebut. Kemudian iklankanlah dia, buatlah pengumuman tentang barang tersebut selama setahun. Fa illam ta'rif, maka jika kamu fa illam ta'rif, jika tidak ada yang menuntutnya, fastanfikha, maka miliki dan ambillah manfaat daripada barang tersebut. Wal takun wadi'atan indak, dan menjadilah barang tersebut sebagai amanah di sisi kamu. Fa in jaa talibuha yawman minad dahri, maka hadis ni jelas, walaupun selepas setahun tuan dia datang, maka sebab itu sabda Nabi, maka sekira datang menuntut tuannya pada mana-mana hari daripada sepanjang usia kamu, fa'addiha ilaih, perlu untuk pulangkan balik kepadanya jika masih ada. Kalaulah tidak, perlu diberikan ganti. Wasa'alahu an dalalatil ibil. Kemudian sahabat tersebut bertanya pula tentang unta yang hilang, unta yang tercicir. Maka baginda bersabda, malaka walaha, apa kaitan kamu dengan unta? Da'ha,
biarkanlah unta tersebut. Fa inna ma'a hizaaha, kerana unta memiliki kaki yang kuat, wasiqaaha, simpanan air yang banyak, taridul ma', dia boleh pergi sendiri kepada tempat di mana adanya air, wa ta'kulu syajar, boleh makan sendiri daripada pohon-pohon, hatta yajidaha rabbuha, sehingga biarlah tuannya yang menjumpai unta tersebut. Wasa'alahu anisyah, Nabi kemudian lelaki tersebut telah bertanya tentang kambing yang hilang, kambing yang tercicir. Maka Nabi bersabda, khuzha, ambillah kambing tersebut, iklankan dia, jaga dia, fa innama hiyalaka, kerana kambing tersebut sama ada akan menjadi milik kamu selepas setahun, au li akhika, ataupun milik saudara kamu iaitu tuannya, au li dhi'bi, ataupun kalaulah tak ada siapa yang mengambil dia, maka serigala akan datang memakan dia. Ini semua hadis-hadis berkenaan tentang luqatah, berkenaan tentang mengambil barang yang tercicir, barang yang hilang. 4502 baca sanad dia. Daripada semua hadis ni lebih kurang sama daripada perawi Zaid bin Khalid. Daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang lelaki sa'alan Nabi, telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an dalatil ibil, daripada unta yang sesat, unta yang kehilangan tuan, unta yang tercicir. Maka perawi menyebut baki hadis adalah lebih kurang sama, cuma dalam riwayat ini ada penambahan. Faghadiba, maka Nabi telah menjadi marah sehingga ihmarat, menjadi merah, wajnatah, kedua pipi Nabi. Dan baki hadis adalah lebih kurang sama, cuma ada penambahan sabda Nabi, fa in jaa sahibah ibuha, maka jika datang tuan dia, fa'arafa, dan dia mengenali, ifasaha, akan penutup kepada bekas uncang tersebut, wa adadaha, jumlah duit yang ada di dalam uncang tersebut, wa wikaaha, tali yang mengikat uncang tersebut, fa'atiha, maka Nabi kata bagi balik kepada tuan dia. Walaupun setelah setahun, walaupun setelah kita memiliki barang tersebut, maka bagi balik kepadanya. Wa illa, kalaulah tak ada orang yang tuntut, fahiyalaka, maka barang tersebut adalah milik kamu bila kita berniat untuk memilikinya setelah setahun. 4503 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah ditanya tentang mengambil, mengutip barang yang tercicir, barang yang hilang. Maka ditanya kepada Nabi. Maka baginda bersabda, arifha, iklankanlah dia, buat pengumuman tentang barang tersebut selama sanatan setahun. Fa illam tu'taraf, maka jika tiada siapa yang menuntutnya, fa'arif, maka ingatlah betul-betul, ifasha, penutup bekas uncang tersebut, wawika'aha, tali pengikat uncang tersebut, supaya dapat bezakan daripada yang lain. Summakulha, kemudian makan dan gunakanlah barang tersebut. Fa in jaa sahibuha, maka jika datang tuan dia, maka serahkanlah kepada tuan dia. 4504. Yang ni kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsani Sa'kun Mansur qala akhbarana Abu Bakr al-Hanafi qala hadatsana Dhahhak bin Utsman bi hadzal isnad wa qala fil hadis fa in i'turifat fa addiha wa illa fa'rif ifasaha wa wika'aha wa wi'a'aha wa adadaha. 4505 adalah sebuah kisah yang panjang berkenaan tentang apa yang berlaku di kalangan para tabi'in rahimahullahu ta'ala. Terus 4505. Terus Fi tengok kucing tu hidup ke meninggal? Kat luar. Maka daripada seorang tabi'in, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bernama Suwaid bin Ghaflah. Beliau berkata, kharajtu ana, maka aku pernah keluar bersama dengan dua orang lagi, iaitu Zaid bin Suhan dan Salman bin Rabi'ah. Ghazin, kami keluar untuk berjuang dan berperang. Fawajadtu sautan, maka aku telah menjumpai satu cemeti, dan aku aku telah mengambil cemeti tersebut.
Faqala li, maka dua orang temanku Zaid dan juga Salman berkata kepadaku, da'hu, tak boleh ambil, biarkanlah cemeti tersebut. Maka aku berkata, kata Suhaib bin Ghaflah, tak, walakin u'arifuhu, tetapi aku akan iklankan dahulu, bila tuan dia datang, maka aku akan serahkan kepada tuan dia, wa illa kalaulah tidak, istamta'tu bih, maka aku akan memiliki dan menggunakannya. Maka itu dalam Islam, lepas setahun iklan, tak ada orang datang, maka boleh untuk kita memiliki barang tersebut. Dia tak boleh terus memiliki barang tersebut, maka adalah tak boleh. Ianya adalah tidak boleh. Okey. Qala, maka berkata perawi, fa'abaitu alaihima, maka aku enggan menerima cadangan mereka berdua. Falamma raja'na, apabila kami telah pulang daripada ekspedisi kami, daripada peperangan kami, qudiyali, maka telah ditentukan untukku anni hajajtu, bahawa aku akan menunaikan haji. Fa'ataitul Madinah, kata Suhaib bin Ghaflah, aku pun telah datang ke Madinah dan aku telah bertemu dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, fa akhbartuhu, maka aku telah mengkhabarkan kepadanya tentang keadaan cemeti yang aku jumpa, wa biqaulihima, dan apakah kata-kata kedua temanku yang tak bersetuju aku mengambil barang tersebut. Faqala, maka berkata Ubay bin Ka'ab, dia pun menceritakan kisahnya sendiri. Inni wajadtu surrah, sesungguhnya aku ada menjumpai satu uncang, satu bekas yang dalam uncang tersebut terdapat 100 dinar. 100 dinar zaman kita dah bersamaan dengan lebih kurang 100,000 lebih. Sebab 1 dinar 1,000, maka lebih kurang 100,000 lebih ringgit zaman kita. Maka baginda pun bersabda, arifha haula, maka buatlah pengumuman sabda Nabi selama setahun. Falam ajid man ya'rifuha, maka kata Ubay bin Ka'ab, aku tidak menjumpai orang yang datang menuntutnya. Kemudian aku datang lagi kepada Nabi. Nabi kata, iklankan lagi selama setahun. Maka kata Ubay bin Ka'ab, falam ajid man ya'rifuha, aku tidak menjumpai orang yang datang menuntutnya. Maka akhirnya baginda Nabi SAW setelah 3 kali, maka pada waktu itu sabda Nabi SAW, ihfaz, ingatlah betul-betul jumlah duitnya, wa wi'a'aha, dan juga bekasnya, wa wika'aha, serta tali yang mengikat uncang tersebut. Fa in ja'a sahibuha, jika selepas ini tuan dia tetap datang, maka pulangkan, wa illa, jika tidak, fastamti' biha, maka miliki dan gunakanlah duit tersebut. Maka dalam riwayat ini, dibawakan riwayat ini sebab dalam riwayat ini disebut selama 3 tahun kena buat pengumuman. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, pada baris yang keempat daripada bawah, maka bagaimana nak menggabungkan hadis-hadis sebelum ini menyebut setahun, tapi di riwayat ini menyebut 3 tahun. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, qila fil jam'i bainar riwayati qawlan, ahaduhuma an yutraha syak wa ziyadah wa yakuna al-murad sanatun fi riwayati syak wa taridu ziyadah wa turaddu ziyadah li mukhalafatiha baqil ahadis. Maka yang pertama, jawapan dia adalah riwayat yang menyebut 3 tahun, sebenarnya riwayat ini ada keraguan. Nanti kita akan baca, riwayat ini ada keraguan. Maka kita tak perlu ambil yang ragu-ragu, ambil yang pasti, iaitu hanya perlu buat pengumuman selama setahun. Maka ini adalah jawapan yang pertama. Yang kedua, annahuma qadiyatan, bahawa ini adalah dua kes yang berbeza. Dua kes yang berbeza. Fariwayatu Zaidin fi ta'rif sanah mahmulatun ala aqalli ma yujzi. Maka riwayat yang menyebut perlu buat pengumuman barang yang tercicir selama setahun, maka itu adalah merujuk kepada kadar yang paling minima. Sementara riwayat Ubay bin Ka'ab berkenaan tentang perlu buat pengumuman 3 tahun, mahmulatun alal wara' wa ziyadatul fadilah, maka itu adalah merujuk kepada ekstra kebaikan yang seseorang itu akan miliki. Lagi-lagi apabila barang tersebut ianya adalah berharga yang sangat-sangat mahal, maka paling minima setahun perlu buat pengumuman. Sebab itu sebahagian tempat mereka hanya simpan barang selama setahun. Setelah setahun, bila tak ada orang tuntut, bila dah buat pengumuman, maka mereka sama ada akan berikan kepada orang yang memerlukan, ataupun pada waktu itu mereka akan lupuskan bila dah setahun.
masih tidak ada orang yang datang tuntut. Jelas ke jelas? Baca sanad dia. Terus baca hadis dia, habiskan. Maka berkata perawi, kemudian aku telah berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab selepas itu di Mekah. Namun beliau berkata, la adri, aku tak pasti adakah Nabi sebut 3 tahun ataupun hanya setahun. 4506 baca sanad dia. Maka hadis ini nak menerangkan, hadis ini semua riwayatnya adalah sama. Hadis ini menerangkan bahawa Ubay bin Ka'ab berkata bahawa bila aku telah berjumpa, kata perawi Suraih bin Ghaflah, bila qala Syu'bah, berkata Syu'bah, fasami'tuhu, dan aku telah mendengar daripada Suraih bin Ghaflah ba'da 10 sinin, setelah 10 tahun, dia berkata arifha aman wahida, cukup untuk mengiklankan selama setahun. Maka sebenarnya setahun dah mencukupi untuk iklankan. 4507 baca sanad dia, yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Jarirun 'anil A'mash tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi'un tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi Jami' an Sufyan tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Abdullah bin Ja'far ar-Raqi ar-Raqi قال حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة تهويل وبه قال وحدثني عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا باز قال حدثنا حماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل بهذا الاسناد نحو حديث شعبة وفي حديثهم جميعا 3 أهوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديث عامين أو 3. وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فآتها إياه. Cuma dalam hadis ini ada penambahan sabda Nabi, bila kamu dah iklankan barang tersebut selama setahun. Bila kamu dah iklankan barang tersebut selama setahun, kemudian kamu dah memiliki barang tersebut, maka apabila datang seseorang yang memberitahu kepada kamu jumlah duit yang ada dalam uncang tersebut, wa wi'aiha, tentang bekas uncang tersebut, wa wikaiha, tentang tali yang mengikat uncang tersebut, maka sabda Nabi fa'atiha iyaha, maka perlu untuk serahkan kepada orang tersebut. Wa zada Sufyan fi riwayat Waqi' wa illa fahiya kasabili malika, maka kalaulah tak ada orang tuntut, maka ianya adalah menjadi harta milik kamu. Bila dah seseorang itu niat untuk memilikinya. Wa fi riwayat Ibn Numair wa illa fastamti' biha, maka kalaulah tak ada orang tuntut, maka miliki dan gunakanlah barang yang tercicir tersebut. Sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baca hadis dulu. 4508. Maka Nabi SAW dalam hadis ini menerang, seseorang yang melakukan haji, maka dilarang daripada mengutip apa-apa barang yang tercicir. Nabi SAW melarang daripada mengutip barang yang tercicir oleh jemaah haji. Maksudnya jemaah haji punya barang, kita tak boleh kutip untuk berniat untuk kita miliki. Tak boleh. Barang tercicir jemaah haji tak boleh dikutip untuk menjadi milik kita. Begitu juga para jemaah yang buat haji, dia tak boleh mengutip sesuatu barang bertujuan untuk memiliki barang tersebut. Kalau dia nak kutip barang dengan niat untuk diiklankan selama-lamanya, maka itu tak ada masalah. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, yakni anil tiqatiha litamalluk. Nabi larang mengutip barang yang tercicir milik jemaah haji ataupun jemaah haji itu sendiri mengutip mana-mana barang tercicir bertujuan untuk memiliki. Dia tak boleh memiliki barang tersebut.
Wa ammal tiqat walil hifzi, kalaulah dia mengutip untuk dia jaga barang tersebut supaya tak diambil oleh orang yang bertanggungjawab, maka tidak ada masalah. Sebab itu riwayat seterusnya baca 4509. Hadis ini nak menerangkan seseorang itu kalaulah dia tak buat pengumuman barang yang hilang tersebut, maka dia telah melakukan kesalahan, dia berdosa. Sebab macam mana tuan dia nak tahu itu adalah barang dia yang hilang dekat mana? Sebab itu sabda Nabi SAW, man awa dallatan, barang siapa yang memberi tempat kepada binatang yang hilang, dia memberi tempat, dia ambil binatang yang hilang, fahuwa dallun, maka pengutip tersebut adalah seorang yang melakukan kesalahan. Dal bermaksud sesat. Dia melakukan perkara yang salah malam selagi mana dia tidak yu'arifha, membuat pengumuman. Dia tak boleh untuk ambil tanpa buat pengumuman. Berdosa, salah. Itu perkara yang salah. Dia kena ambil dan perlu untuk buat pengumuman tentang perkara yang mana barang tersebut ada pada dia. Jelas ke jelas? Okey. Riwayat seterusnya ada beberapa hadis yang dikongsikan oleh Imam Nawawi. Ada 2 hadis bahawa kita tak boleh suka-suka memerah susu binatang yang ada, binatang bersusu yang ada, kecuali tuan diizin. Kita tak boleh contohnya nampak ada binatang tengah meragut, kita pun pergi perah susu dia tanpa izin daripada tuan dia. Sebab itu dibawakan hadis tahrimi halbil masyiyah, haram memerah susu binatang bighairi izni malikiha, tanpa izin pemiliknya. 4510 baca. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahlubanna, janganlah sesekali memerah susu salah seorang daripada kamu masyiyata ahadin, binatang milik orang lain, illa biizni, kecuali jika dia mendapat izin pemilik tersebut. Maka Nabi bersabda, ayuhibbu ahadukum, Nabi beri pemahaman kepada kita dan para sahabat. Sabda Nabi, adakah salah seorang daripada kamu suka antu'ta, bahawa ada seseorang datang, masyrubatuhu, bilik penyimpanan barang dia. Masyrubah maka adalah bermaksud ghurfah, bilik tempat dia simpan barang. Maka ada orang datang dekat rumah kita, buka bilik penyimpanan barang kita, fatuksara khizanatu, lalu dia memecahkan almari yang menyimpan barang makanan, fayuntaqal ta'amuh, lalu dia pindahkan segala makanan yang dia ada. Maka Nabi pun bersabda, fa innama takhzunu lahum duru'u mawashihim, maka sesungguhnya sebagaimana bila kita simpan sesuatu barang di tempat yang selamat, kita tak suka orang memecah dan mengambil tanpa izin begitu sahaja, maka Nabi berikan perumpamaan hanya senya kantung-kantung susu, duruk maksudnya kantung-kantung susu binatang tersebut adalah umpama menyimpan bagi pemiliknya susu-susu tersebut, at'imatahum, makanan dan susu tersebut. Fala yahlubanna, maka janganlah sesekali memerah susu salah seorang daripada kamu binatang orang lain, illa biiznih, kecuali dengan izin dia. Jelas ke jelas? Maka kita lihat bagaimana kita tak boleh suka-suka mengambil hak orang lain, dan kita tak boleh assume mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin orang ni dianggap begini, mungkin orang ni dirasakan boleh dan sebagainya. Tak boleh begitu. 4511, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Rumahin jami'an 'anil Laits bin Sa'd tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Ali bin Musir tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi Kilahuma an Ubaidillah tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Rabi' wa Abu Kamil qala hadatsana Hammad tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Ismail yani bin Ulayyah jami'an an Ayyub tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan wa Ismail bin Umayyah tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Ayyub wa Ibn Jurayj an Musa. Kullu haula'i an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadis Malik ghaira anna fi hadisim jami'a fayuntathal. Apakah maksud fayuntathal? Maka kata Imam Nawawi pada baris yang terakhir, yunsar kulluh wa yurma.
fayuntathal fa inna fi hadithi fayuntaqal ta'amuh kariwayati Malik. Maka yuntathal sebagai ganti yuntakal bermaksud pada waktu itu memindahkan ataupun mencampakkan ataupun membawa pergi barang makanan yang ada, maka tak ada siapa suka. Maka begitulah juga seorang pemilik binatang tak suka kalaulah ada orang tanpa izin memerah susu binatang dia. Jelas ke jelas? Maka berkenaan tentang al-dhiyafah, menyantuni, melayani tetamu dan seumpamanya. 4512 baca. Baca hadis. Maka daripada Abu Syurih Al-Adawi radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah mendengar kedua telingaku wa absarat ainaya, dan mataku telah melihat sewaktu Nabi SAW bersabda. Dia nak menunjukkan yang dia betul-betul ingat hadis Nabi SAW. Maka Nabi telah bersabda, man kana yu'minu billah, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan pada hari kiamat, falyukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya, jaizatahum, dengan memberikan hadiah pemberian mereka. Apakah maksud hadiah yang perlu diberikan kepada tetamu? Maka para sahabat bertanya, wa ma jaizatuh, apakah pemberian yang perlu diberikan kepada tetamu wahai Rasulullah? Maka baginda bersabda, yaumuhu wa lailatuh, sehari semalam. Maksudnya hak tetamu tu 3 hari untuk tinggal dengan seseorang. Tak digalakkan lebih daripada 3 hari. Tapi sehari yang pertama, 24 jam yang pertama, Nabi kata bagi the best, bagi yang terbaik kepada tetamu tersebut. Wadhiyafah, dan santunan tetamu haknya adalah 3 hari. Faman kana wara'a dzalika, maka barang siapa yang ingin untuk melayani tetamu lebih daripada 3 hari, maka itu adalah sedekah baginya. Wa qala wa man kana yu'minu billah, dan Nabi bersabda, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, falyakul khaira, maka hendaklah bila dia bercakap hanya benda yang baik, aw liyasmut, ataupun hendaklah dia diam. 4513. Terus baca. Nabi SAW telah bersabda, ad-dhiyafatu thalathatu ayyam. Hak untuk melayani tetamu adalah selama 3 hari. Selama 3 hari. Maksudnya jika tetamu tersebut nak tinggal dengan kita, dia tak wajib. Sebab itu, kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga daripada awal tajuk, hadhil ahadis, semua hadis yang kita baca tentang menyantuni tetamu, secara zahirnya menunjukkan Nabi perintah, mutazahiratun alal amri bid-dhiyafah wal ihtimamu biha. Nabi suruh untuk kita mengambil berat tentang tetamu. Wa qad ajma'al muslimun, namun para ulama semuanya sepakat bahawa ianya adalah tidak wajib. Wa annaha min mutaakkidatil Islam, ianya adalah sekadar hak yang dituntut oleh Islam. Maka berkata Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah wal jumhur, dan majoriti para ulama, hiya sunnah, melayani tetamu hukumnya adalah sunat, walaisat biwajibah, dan tidak wajib. Cumanya Imam Ahmad mengatakan wajib untuk 24 jam yang pertama. Namun majoriti para ulama menyebut tidaklah wajib kalaulah tetamu tu nak tinggal dengan kita untuk kita wajib terima. Dia tidaklah wajib. Terus baca hadis ya. Baca. Maka sabda Nabi, melayani tetamu itu hak mereka adalah selama 3 hari. Wa jaizatuhu, dan hadiah dan pemberian yang patut diberikan kepada mereka adalah sehari semalam. Maksudnya hari yang pertama perlu dilayan sebaik mungkin, dan kemudian baki lagi 2 hari boleh dilayan mengikut kemampuan kita. Wala yahillu, dan tidaklah halal bagi mana-mana orang Islam an yuqima inda akhi, untuk dia tinggal di sisi saudaranya, hatta yu'thimah, sehingga menjadikan dia berdosa, menjadikan saudaranya berdosa. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dia boleh menjadikan saudaranya berdosa, tuan rumah tersebut berdosa? Maka baginda bersabda, yuqima indahu wala syai'a lahu yaqribih, orang tersebut tinggal dengan tuan tersebut dalam keadaan dia tahu tuan rumah tak ada sesuatu untuk menjamu dia.
Maka kalaulah kita tahu tuan rumah tersebut tak mampu nak jamu, dia sendiri ada masalah, maka janganlah kita tinggal dengan tuan rumah tersebut. Maka kita akan menjadikan tuan rumah tersebut berdosa kerana tidak melayani tetamu. Maka tetamu pun perlu faham bila untuk balik, bila untuk beredar dan seumpamanya. 4514 baca sanad dia. Yang ni hadis lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Wabi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Abu Bakr ya'ni al-Hanafi qala hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far qala hadatsana Sa'id al-Makburi annahu sami'a Aba Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu yaqul sami'at uzunaya wa busra'aini wa wa'ahu qalbi wa wa'ah, maksudnya telah mengingati hatiku sewaktu Nabi SAW berbicara tentang hadis ini. Fadzakara, dan baki hadis adalah lebih kurang sama dengan riwayat Al-Laits wa dzakara fi wa la yahillu li ahadikum an yuqima inda akhihi hatta yu'thima bimithli ma fi hadis Waqi'. 4515 baca sanad dia. Hadis ini nak menerangkan bahawa kalaulah seseorang itu dia mengharap untuk menjadi tetamu kepada sesuatu kumpulan kaum, namun tak ada siapa yang nak tolong dia. Kita kena faham situasi zaman dulu. Zaman dulu mana ada kemudahan macam zaman kita. Zaman dulu para musafir, dia tak adalah kedai macam zaman kita. Dia tak adalah hotel, dia tak adalah homestay, dia tak ada apa. Maka sebab itu Nabi suruh bila kita bila adanya tetamu datang untuk mesti kena layan. Sebab tak ada lagi siapa nak menyantuni dia. Kerana tak ada pada zaman tersebut kemudahan pada zaman kita. Pada zaman kita tak ada. Maka Nabi suruh untuk menyantuni. Namun ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kalaulah kami tiba di satu tempat yang penduduknya tak nak menyantuni kami, tak nak melayani kami sebagai tetamu, maka adakah kami boleh ambil tanpa izin mereka sebahagian daripada milik mereka?" Maka Nabi SAW izinkan. Nanti kita akan baca apakah maksud Nabi izinkan. Maka telah berkata Uqbah bin Amir, sesungguhnya beliau telah berkata, "Qulna ya Rasulullah, kami pernah bertanya, wahai utusan Allah, innaka tab'atsuna, sesungguhnya Tuhan ada mengutuskan kami untuk sesuatu tugasan, fananzilu biqaumin, dan kami menjadi tetamu di sisi sesuatu kaum, fala yaqrunana, namun mereka tidak mahu untuk menjamu kami, fama tara, maka apakah pandangan Tuhan?" Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, "In nazaltum biqaumin, sekiranya kamu menjadi tetamu pada sesuatu kaum, fa'amaru lakum bima yanbaghi, maka fa'amaru lakum bima yanbaghi lidhaifi, lalu mereka telah memerintahkan untuk diberikan kepada kamu apa yang selayaknya diterima oleh seorang tetamu, maka terimalah ikut kemampuan apa yang mereka sanggup bagi. Fa illam yaf'alu, jika mereka tak melakukan begitu, fakhudhu minhum, maka ambillah daripada mereka haqqad dhaif, hak yang selayaknya seorang tetamu dapat, yang sepatutnya mereka berikan." Namun kata para ulama rahimahullah, pada kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, wa ta'awwalahul jumhur, para ulama menyebut maksud daripada hadis ini adalah mahmulun alal mutarrin, adalah pada situasi jika tetamu tersebut benar-benar terdesak, dia dah habis bekalan, dah tak ada air minuman, maka dia boleh ambil mengikut apa yang dia perlukan walaupun tak diizinkan. Jelas ke jelas? 4516, maka berkenaan tentang sunnah al-muwasah, untuk saling tolong menolong bifudulil mal, apabila kita ada lebihan harta. Bila kita ada lebih harta, maka Nabi menggalakkan untuk kita saling tolong menolong orang lain. 4516 baca. Daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, "Bainama nahnu fi safar, sedangkan kami berada di dalam satu permusafiran ma'an Nabi, bersama dengan Nabi SAW, idh ja'ahu rajulun, tiba-tiba telah datang seorang lelaki, ala rahilatin, menunggang kenderaannya. Qala, berkata perawi, faja'ala yasrifu, maka lelaki ini memalingkan pandangannya kadangkala ke kanan dan ke kiri. Sebenarnya dia nak minta bantuan, tapi dia malu nak minta. Maka dia mencari ke kanan dan ke kiri, adakah orang yang dia boleh minta sesuatu. Maka Nabi SAW faham.
Ini hebatnya Nabi. Nabi SAW memahami keperluan pada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka Nabi pun terus bersabda tanpa memalukan orang tersebut. Nabi bersabda, man kana ma'ahu fadlu zarin. Barang siapa yang memiliki lebihan binatang tunggangan, falya'ud bihi. Maka hendaklah dia berikan kepada orang yang tidak ada binatang tunggangan. Wa man kana lahu fadlun. Barang siapa yang mempunyai lebihan daripada bekalan, falya'ud bihi. Maka hendaklah diberikan kepada orang yang tak ada bekalan. Berkata perawi, fadzakara min asnafil mal, dan Nabi sebut beberapa lagi jenis harta-harta yang lain, sehingga kami melihat annahu la haqqa, bahawa tidak ada hak li ahadin minna, untuk seorang pun daripada kami, fi fadlin, dalam menyimpan lebihan daripada apa yang diperlukan. Nabi galakkan, ada lebih ni bagi, ada lebih air kongsi, ada lebih makanan kongsi, ada lebih pakaian kongsi. Nabi sebut semua. Maka para sahabat kata, seolah-olah kami menyangka bahawa tak ada hak untuk seseorang itu menyimpan sesuatu yang lebih daripada keperluan. Cuma bukanlah wajib, Nabi galakkan. Bab yang seterusnya, riwayat 4517, nak menceritakan tentang istihbab khalqil azwaj, sunnah untuk mencampurkan bekalan yang ada. Maksudnya, contohnya kita ada sedikit, orang ni ada sedikit, maka dalam permusafiran, campurkan bekalan yang ada. Waktu bila? Idza qallat, apabila masing-masing telah kehabisan bekalan ataupun tinggal sedikit yang berbaki daripada bekalan. Wal muwasa fiha, dan sunnah untuk saling tolong-menolong apabila masing-masing telah menjadi sedikit bekalan mereka. Maka ada satu kisah di sini, 4517. Baca. Fi. Tukar kursi tu dengan maka telah berkata Salamah radhiyallahu taala anhu, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, dalam satu peperangan. Fa asabana jahdun, maka telah menimpa kami kelaparan. Bekalan kami habis, perjalanan masih jauh, maka telah menimpa kami kelaparan dan kesusahan. Hatta hamamna, sehingga kami telah berniat an-nanhara, untuk kami menyembelih sebahagian daripada binatang yang membawa bekalan kami, membawa barang-barang kami. Maka nak sembelih binatang. Tapi kalaulah sembelih binatang, maka siapa yang nak bawa barang-barang yang banyak? Maka kerana pada waktu itu mereka telah kelaparan. Maka Nabi SAW telah memerintahkan, fajama'na tazawidana, maka kami telah mengumpulkan bekalan-bekalan kami, fabasatna lah, dan kami telah hamparkan untuk mengumpulkan bekalan tersebut, nita'an, satu hamparan kulit. Maka Nabi suruh untuk masing-masing bawa semua makanan yang mereka ada. Fajtama'a, maka telah berkumpullah zadul qaum, bekalan semua ahli kumpulan, alan nita', di satu hamparan kulit. Qala, berkata Salamah, fatatawaltu, maka aku telah memanjang-manjangkan leherku. Sebab ada orang ramai, maka dia cuba curi-curi tengok berapa banyak bekalan yang ada. Li'ahzurahu, supaya aku boleh mengira, kamu berapakah bekalan yang masih berbaki. Fahazaztuhu, maka aku telah mengira jumlah makanan yang terkumpul adalah karabdatil anzi, hanyalah sekadar kadar tempat. Rabdah maksudnya mabrak, tempat duduknya seekor kambing. Kambing kalau duduk tempat dia tak besar mana. Maka sebenarnya bekalan yang terkumpul daripada semua orang tak banyak. Banyak tu je kadar duduknya seekor kambing. Perumpamaan yang dibagi. Dalam keadaan jumlah kami adalah 1,400 orang. Arba'a asyarata mi'ah. Jumlah kami ramai 1,400 orang, tapi bekalan yang ada hanyalah banyak tu sahaja. Maka qala, bila Nabi telah kumpulkan, maka Nabi SAW perintahkan kami untuk makan. Fa'akalna, maka kami telah makan sehingga semua daripada kami kenyang. Kemudian kami telah memenuhkan jurbana, bekas-bekas kami. Bila semua dah makan, Nabi suruh untuk masing-masing penuhkan balik beg makanan masing-masing. Maka kami pun isi. Maka Nabi SAW pun bertanya, fahal min wadu', ada tak sesiapa yang mempunyai air untuk berwuduk? Maka telah datang seorang lelaki bi'idawatin, membawa satu bekas air. Fiha, di dalam bekas air tersebut, nutfatun, ada air yang sangat-sangat sedikit. Air pun dah habis. Maka Nabi SAW telah mencurahkan air tersebut dalam satu bekas. Dan Nabi fatawadda'na, dan kami telah semua berwuduk.
1,400 orang daripada bekas tersebut. Nudaghfiquhu daghfatan, dan dia menggambarkan kami telah menuang air tersebut dengan limpahan yang banyak dan jumlah kami 1,400 orang dan mencukupi. Padahal asalnya air itu sedikit je. Maka ini adalah dua mukjizat Nabi, makanan yang sedikit cukup untuk ramai orang dan juga air yang sedikit cukup untuk semua berwuduk dan membersihkan diri. Kemudian berkata perawi, selepas itu datang pula 8 orang dan mereka bertanya, adakah masih mempunyai air? Maka Nabi pun bertanya, faraghal wuduk, telah selesainya berwuduk. Jelas ke jelas? Kita mula masuk pada hadis-hadis berkenaan tentang jihad dan juga asyar, ekspedisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus baca sanad dia. Maka hadis-hadis ini, kata Imam Nawawi, membawakan tajuk bagi pihak Imam Muslim, maka jawaz, harus dan boleh al-igharah, menyerang hendap kepada musuh yang telah sampai kepada mereka dakwah Islam min ghairi taqaddum i'lam, tanpa perlu untuk memaklumkan terlebih dahulu bil igharah, tentang serangan yang bakal dilancarkan. Kalaulah musuh tu dah dapat maklumat, dah diberi amaran, dah diberi pada waktu itu maklumat, maka boleh untuk terus melancarkan serangan tersebut. Weh, dah bangun dah hati lah. 4,518, baca sanad dia. Daripada Nafi', daripada Ibn Aun, beliau telah berkata, aku telah menulis surat kepada Nafi', as'alu, meminta kepadanya sebuah doa yang boleh digunakan sebelum berjuang, qabla al-qital. Qala, maka telah berkata Ibn Aun, fakatab ilayya, maka Nafi' telah menulis surat kepadaku. Dalam suratnya tertulis, innama kana dhalika fi awal Islam, maka ini adalah peristiwa yang berlaku pada awal Islam. Qad aragha Rasulullah, Nabi SAW telah menyerang hendak ala Banil Mustalik, kepada musuh Nabi iaitu Banu Mustalik. Wahum gharun, dalam keadaan mereka lalai dan tak sedar. Ghalun ay ghafilun. Wa an'amuhum, dan binatang-binatang ternakan mereka tusqa, sedang diberi minum, alal ma', pada mata air. Faqatala muqatilatuhum, maka telah terbunuhlah pahlawan-pahlawan mereka sebab mereka tak bersedia. Wasubia, dan telah menjadi tawanan perang, sababuhum, akan wanita dan anak-anak mereka. Wa asaba yauma idzin, dan telah tertangkap pada hari tersebut. Qala Yahya Asibuh, qala Juwairiyah awil Batta ibnatul Haris, iaitu Juwairiyah anak perempuan kepada Haris, ketua kepada Banu Mustalik. Qala wa haddatsani hadzal hadis Abdullah bin Umar wa kana fi dzalikal jaish, dan adalah Abdullah bin Umar turut bersama dalam peristiwa Banu Mustalik ini. 4,519 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammadul Musanna qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Ali bin Aud bi hadzal isnad mislah wa qala Juwairah bint al-Haris wa lam yashukka. 4,520 yang ini kita tidak terjemahkan. Yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama dengan apa yang bakal datang kemudian. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' bin al-Jarrah an Sufyan at-Tawil. Wa bi ilai qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Yahya bin Adam qala akhbarana Sufyan qala amlahu alaina imla'an ta'wil. Wa bi ilai qala hadatsani Abdullah bin Hisham wal lafzu lahu qala hadatsani Abdurrahman ya'ni bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Alqamah ibn Marsad an Sulaiman bin Buraidah an abihi qala, daripada Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amara ala jaishin, apabila Nabi melantik ketua bagi mana-mana pasukan, aw sariyatin, ataupun kumpulan kecil. Sariyah adalah kumpulan kecil. Awsahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpesan kepada mereka dengan beberapa pesanan. Sebentar. Maka apakah yang Nabi SAW pesan kepada ketua pasukan? Khasatihi, terutamanya Nabi akan berpesan untuk bertakwa kepada Allah. Dan itulah pesanan yang paling penting, pesan untuk bertakwa kepada Allah.
Wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Pesanan yang kedua Nabi pesan, berlaku baiklah dengan orang Islam yang berada bersama dengan dia. Summa qala, kemudian baginda bersabda, ughzu, maka berjuanglah kamu dengan nama Allah fi sabilillah, pada jalan Allah. Qatilu, perangilah musuh-musuh yang telah mengingkari akan Allah. Ughzu, perangilah. Fala taghullu, maka janganlah ada di antara kamu yang mencuri daripada harta rampasan. Wala taghdiru, janganlah ada di antara kamu yang mengkhianati perjanjian. Wala tamsulu, janganlah ada di antara kamu yang merosakkan mayat-mayat musuh. Maksudnya walaupun dah meninggal dunia, jangan ada yang merosakkan mayat musuh. Al-muslah bermaksud memotong telinga, hidung dan juga anggota tubuh badan manusia yang telah meninggal dunia. Wala taqtulu walida, dan janganlah kamu membunuh kanak-kanak. Ini semua pesanan Nabi. Kemudian Nabi berpesan, wa idza laqita aduwaka, apabila kamu bertemu dengan musuh daripada kalangan golongan musyrik, maka ajaklah mereka terlebih dahulu kepada 3 perkara. Fa ayyatuhunna, mana satu daripada 3 perkara ini mereka terima, faqbal minhum, maka terimalah penerimaan mereka, wa kuffa anhum, dan tahanlah diri daripada menyakiti mereka. Summa du'uhum ilal Islam, maka yang pertama, ajak dulu mereka kepada Islam. Fa in ajabuka, maka jika mereka menerima saranan tersebut, maka terimalah daripada mereka dan tahanlah daripada menyakiti mereka. Yang kedua, kalaulah mereka tak nak menerima Islam, summa du'uhum, ajaklah mereka untuk berpindah meninggalkan perkampungan mereka ke perkampungan golongan muhajirin, iaitu Madinah. Wa akhbirhum, dan maklumkan kepada mereka jika mereka sanggup melakukan itu, falahum, maka untuk mereka segala keistimewaan dan juga segala kemudahan yang mana golongan muhajirin dapat. Wa alaihim, dan mereka perlu untuk mengikuti apa yang orang muhajirin ikuti daripada undang-undang. Fa in abau, maka jika mereka enggan untuk pindah meninggalkan perkampungan mereka, fa akhbirhum, maka maklumkan kepada mereka bahawa mereka adalah seperti golongan Arab Badui yang lain yang telah masuk Islam. Yajri alaihim hukmullah, mereka lazim berpegang kepada hukum ketentuan Allah yang Allah telah tetapkan ke atas orang beriman. Wala yakunu lahum, namun mereka tak akan mendapat sebahagian bahagian di dalam harta rampasan perang. Al-ghanimah dengan al-fai', bezanya adalah al-ghanimah ini harta rampasan perang yang dapat setelah perang. Al-fai' adalah harta rampasan yang dapat tanpa perlu berperang. Itu beza dia. Illa, kecualilah dia turut berjuang bersama dengan orang Muslim. Fa inhum abau, jika itu pun mereka enggan, fasaluhum, maka mintalah mereka untuk membayar jizyah. Fa inhum ajabuka, jika mereka bersetuju untuk membayar jizyah, maka terimalah daripada mereka dan tahanlah diri daripada menyakiti mereka. Fa inhum abau, jika itu pun mereka enggan, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan berjuanglah memerangi mereka. Kemudian sabda Nabi memberi pesan kepada para ketua, kepada para panglima. Wa idza hasarta, apabila kamu mengepung ahla hisnin, mana-mana penghuni kubur, fa araduka, dan mereka mahu untuk kamu menjadikan kepada mereka zimmah. Apakah maksud zimmah? Perjanjian, jaminan perdamaian, jaminan keselamatan dengan menggunakan nama Allah dan juga nama Nabi-Nya. Fala taj'alhum, maka janganlah kamu menjadikan untuk mereka sebarang perjanjian dan jaminan keamanan dengan menggunakan nama Allah dan tidak pula nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin, akan tetapi kamu jadikanlah untuk mereka zimmataka, jaminan keamanan daripada kamu dan daripada para tentera kamu. Fa innakum, kerana sesungguhnya kamu, antughfiru, untuk kamu melanggar perjanjian, zimamakum, daripada jaminan keselamatan yang kamu berikan dan juga teman-teman kamu berikan, ahwan, adalah lebih ringan daripada kamu melanggar perjanjian zimmatullah, jaminan keamanan yang kamu berikan dengan nama Allah dan nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke jelas? Wa idza hasarta, maka Nabi pesan lagi, apabila kamu mengepung mana-mana penghuni kubur musuh, fa araduka, dan mereka ingin untuk antunzilahum, untuk kamu memutuskan keadaan mereka ala hukmillah, berdasarkan kepada hukum Allah, fala tunzilhum, maka janganlah kamu putuskan keadaan mereka berdasarkan hukum Allah.
Jangan kamu kata ini adalah hukum Allah, kamu adalah begini. Jangan kata begitu. Walakin akan tetapi buatlah keputusan keadaan mereka berdasarkan kepada keputusan kamu. Fa innaka la tadri, kerana sesungguhnya kamu tidak pernah tahu atusibu hukmallahi fihim amla. Adakah kamu benar-benar membuat keputusan yang betul pada mereka daripada hukum Allah ataupun tidak. Maka sebab itu kita tak boleh kata apa yang saya buat ini adalah betul-betul hukum Allah. Sebab kita pun tak tahu adakah betul hukum Allah ataupun sebenarnya adalah berbeza. Maka sebab itu jangan dikatakan begitu. 4000 apa qala Abdul Rahman, yang ni kita tidak terjemahkan. Qala Abdul Rahman hadza aw nahwa wa zada Ishaqu fi akhir hadis an Yahya ibn Adam qala fa dzakartu hadzal hadis li Muqatil ibn Hayyan qala Yahya yani anna Alqamah yaqulu li ibn Hayyan faqala hadatsani Muslim ibn Haysam an Nu'man ibn Muqarrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa. 4522 yang ni pun kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa billahi qala hadatsani Hajjaj bin Syair qala hadatsani Abdus Samad bin Abdul Warith qala hadatsana Syu'bah qala hadatsani Alqamah bin Marsad anna Sulaiman bin Buraidah hadatsa an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran aw sariyatan da'ahu fa awsah. Bila Nabi dah lantik panglima dan ketua, Nabi panggil dulu. Nabi bagi pesanan secara khusus kepada para panglima dan ketua. Wasaqal hadis bermakna hadis Sufyan. 4523 baca sanad dia. Maka daripada Abu Musa radhiyallahu anhu beliau berkata kerana Rasulullah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabi fi ba'd amri, apabila baginda mengutuskan seseorang daripada para sahabat baginda untuk sesuatu tugasan, qala baginda akan pesan basyiru, sentiasa membawa khabar gembira, wala tunaffiru, dan jangan menjadikan orang ramai menjauhkan diri. Jangan bawa berita-berita yang menakutkan orang daripada agama Allah. Wa yassiru, permudahkanlah, wala tu'assiru, dan janganlah kamu menyusahkan. Kemudian 4524 baca sanad dia. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sesungguhnya, jadi maksudnya Abu Musa, daripada Abu Musa al-Asy'ari sesungguhnya Nabi SAW telah mengutuskannya bersama dengan Muaz bin Jabal ke Yaman. Maka baginda berpesan kepada mereka berdua, yassira, sentiasalah kamu berdua mempermudahkan, wala tu'assira, jangan menyusahkan, wabasyira, sentiasa kamu berdua membawa khabar gembira, wala tunaffira, janganlah kamu menjadikan orang menjauhkan diri, wa tatawa'a, sentiasalah kamu berdua saling bekerja sama, wala takhtalifa, dan janganlah berpecah belah. Maka ini adalah nasihat Nabi kepada para sahabat setiap kali Nabi utuskan mereka untuk sesuatu ekspedisi. 4525 yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsana Muhammad bin Ammad qala hadatsana Sufyan an Amrin tahwil وبه إليه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جدي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوع ولا تختلف. Riwayat yang terakhir untuk pagi ni 4526. Tak nak buat saja. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه تهويل. وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد تهويل. وبه إليه قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala telah berkata, qala Rasulullah, Nabi SAW telah bersabda, yassiru, permudahkanlah urusan manusia, wala tu'assiru, dan janganlah kamu menyusahkan, wasakinu, berikanlah ketenangan. Bila kita berjumpa dengan orang, berikanlah ketenangan pada orang, wala tunaffiru, dan janganlah menjadikan orang menjauhkan diri dengan berita-berita, dengan perkara-perkara yang menakutkan manusia. Kita akan sambung riwayat 4527 pada jam 9 suku insya-Allah. Lebih kurang 25 minit lagi, maka kita akan jumpa balik insya-Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.